A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu min zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. Kita sambung tadabbur surah Al-Anbiya ayat yang keempat. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat 1, 2, 3. Ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Maksudnya, telah dekat, telah hampir bagi manusia hisab mereka, dan mereka masih dalam keadaan lalai. Mereka berpaling. Pengajarannya pertama, rahmat Allah Azza wa Jalla, rahmat Allah Azza wa Jalla mencipta manusia untuk dimasukkan ke dalam surga. Dan apabila manusia lupa dan lalai tentang tujuan hidupnya, maka Allah sentiasa memberi peringatan melalui kitabnya Al-Quran. Seperti dalam ayat ini, yang kedua, perkara yang paling bermanfaat dan paling berkesan menyedarkan manusia agar sentiasa bersedia untuk menghadap hari akhirat, ialah dengan sentiasa mengingati kematian. Yang waktunya akan tiba bila-bila masa. Yang ketiga, Allah tidak memberitahu bila waktu kiamat atau waktu kematian. Kerana ia lebih bermanfaat agar manusia
sentiasa bersedia bila-bila waktu dan di mana sahaja. Yang keempat, apabila manusia selalu lupa dan lalai tentang matlamat hidup, maka manusia akhirnya akan berpaling daripada kebenaran. Dan akan tersedar sebaik saja datang saat kematian. Ayat kedua, ma ya'tihim min zikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Maksudnya, dan tidaklah datang kepada mereka daripada peringatan, iaitu Al-Quran, daripada Tuhan mereka yang baru, melainkan mereka mendengarnya dalam keadaan mereka mempermainkannya. Pengajarannya pertama, Allah mencela orang-orang kafir dan yang seumpama dengannya yang tidak mengambil manfaat daripada setiap ayat Al-Quran yang diturunkan. Bahkan mereka sombong dan mempermainkan ayat-ayat Allah. Yang kedua, orang-orang yang beriman akan sentiasa mendengar ayat-ayat Allah dengan berfikir dan mentadabburnya. Serta beramal dengan segala perintah Allah yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, siapa yang mendengar Al-Quran tapi tidak memahaminya, maka ia adalah sama dengan binatang ternak yang juga mendengar tapi tidak memahaminya. Ayat ketiga, lahiyatan qulubuhum wa asarru an-najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun. Maksudnya, hati-hati mereka lalai dan mereka menyembunyikan bisikan-bisikan orang-orang yang zalim. Tidaklah ini iaitu Nabi Muhammad melainkan manusia seperti kamu. Adakah patut kamu mendatangi sihir
yang dibawa oleh Muhammad, sedangkan kamu mengetahui ia adalah sihir. Pengajarannya, masalah besar manusia bermula daripada hati yang lalai dan keras. Yang jarang atau tidak pernah mendengar peringatan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, hati orang-orang yang beriman yang suci bersih, tidak pernah jemu untuk membaca dan mentadabbur ayat-ayat Allah. Yang ketiga, orang-orang kafir sentiasa merancang dengan sistematik untuk menghalang Al-Quran daripada didengari dan difahami oleh orang ramai. Bahkan mereka merancang dan menuduh Al-Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai tuduhan, seperti sihir atau tukang sihir. Agar manusia menjauhkan diri daripada Al-Quran. Okey, kita sambut tadabbur ayat seterusnya. Okey, ayat 4 kaitan dengan ayat lepas. Kalau ayat lepas Allah beritahu, pertama Allah mengingatkan hamba-hambanya bahawa kiamat dan kematian telah dekat. Tetapi kebanyakan manusia masih lupa dan lalai tentang matlamat hidup mereka. Kemudian yang kedua, Allah bagi tahu Quran sentiasa ada bersama manusia, tapi mereka tidak mendengarnya ataupun mendengar tapi tidak memahaminya. Bahkan lagi parah, mereka mempermainkan ayat-ayat Allah. Dan juga Allah beritahu punca semua itu ialah sebab hati mereka lahiyah, lalai, lupa dan keras. Kemudian Allah beritahu orang kafir bukan setakat mempermainkan ayat Allah, tapi mereka sentiasa merancang untuk memastikan Al-Quran tidak didengari ataupun tidak dihayati oleh manusia. Dan perancangan mereka itu dilakukan secara rahsia. Wa asarrun najwa, kan? Ayat 3. Apa dia antara yang mereka rancang dan hasilnya apa?
Hasilnya antaranya ialah mereka mengatakan Muhammad ni manusia, tidak lebih tidak kurang sama dengan kita. Jadi apa perlu mendengar apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan juga yang dibawa oleh Muhammad, tuduhan mereka adalah sihir. Maka ayat ni Allah menafikan, nak menafikan dan menegaskan apa yang mereka rancang, walaupun secara rahsia, tapi sebenarnya Allah mengetahui. Okay, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qal, telah berkata. Siapa berkata ni? Rasulullah SAW. Bila mereka merancang, ada depan. Bila mereka merancang untuk menyekat manusia daripada mendengar Al-Quran secara rahsia, maka Allah berkata, Allah perintah pada Nabi supaya Nabi begitu pada orang musyrikin. Qala, Nabi berkata, Rabbi, Tuhanku, ataupun penciptaku. Dia menggunakan Rabbi, bukan Allah. Kenapa? Sebab dalam perkataan Rabbi itu ada maksud dia. Apa maksud Rabb? Dan satu lagi ialah Rabbi ni daripada Rabba, iaitu mendidik, menjaga, memelihara. Tarbiyah tu daripada perkataan Rabb. Jadi Nabi nak beritahu Tuhan aku ni bukan setakat dia mendidik, bukan setakat dia mencipta, bukan setakat dia memiliki, mengurus, tapi dia mendidik aku. Jadi kalau dia mendidik aku, dia menjaga aku, takkanlah dia membiarkan engkau merancang apa saja walaupun secara rahsia. Dan Allah tak bagi tahu aku, takkanlah macam tu. Jadi kata Nabi, Tuhan aku ya'lamu. Fa'il mudhari', sentiasa mengetahui. Al-qaul, kata-kata ataupun perkataan. Kata-kata siapa ni? Kaum musyrikin, musuh. Sama ada rahsia ke ataupun terang-terang, semua Tuhan tahu. Bahkan Tuhan tahu kata-kata mereka di mana tu. Kalau ada di langit pun, fis sama, Allah tahu. Wal ardi, dan di bumi. Kenapa Allah sebut di langit dahulu? Oh, langit dengan bumi Allah cipta langit dulu ke? Sebab Allah atas langit. Ini bukan nak cerita Allah di mana. Ini nak cerita apa ni? Nak cerita Allah tahu segala apa yang dibisik, dirancang oleh manusia. Jadi kenapa Allah sebut langit dulu? Sebab antara Allah tahu di langit dengan Allah tahu di bumi, yang mana menunjukkan hebat? Di langit. Jadi kalau di langit pun Allah tahu, di bumi lagi tahu. Satu. Yang kedua, Allah beritahu di langit dahulu sebab Allah nak beritahu sangat beza ilmu manusia dengan ilmu Allah. Kalau Allah beritahu dia tahu di langit, kita dah tak boleh buat apa dah. Betul? Tapi kalau Allah tahu di bumi, mungkin nak boleh mendakwa, saya tahu. Boleh faham? Kalau tahu di langit, habis kita, apa yang kita tahu yang berlaku di langit? Berapa malaikat ada? Bila hujan nak turun? Tahu? Malaikat sedang buat apa? Jadi semua yang di langit 7 lapis tu semua Allah tahu. Dan yang di bumi, yang di bumi mungkin kita tahu, tapi setakat mana ilmu kita yang di bumi? Rumah sebelah buat apa tahu? Orang Kuala Lumpur buat apa tahu? Tak tahu. Jadi ayat ni sebenarnya Allah nak bagi tahu apa ni? Tak payahlah bisik-bisik. Tak payahlah sembunyi-sembunyi. Tak payahlah rancang-rancang. Sebab apa? Sia-sia je. Kalau kamu nak rancang, nak sembunyi daripada manusia, okey. Tapi kalau nak sembunyi daripada Allah, zahir ataupun rahsia bagi Allah, sama. Jangan buang masa. Kan macam kita ada tak? Kadang-kadang kita berbisik kan. Berbisik tak nak bagi orang ketiga dengar.
Tapi masa tu kita sedar tak Tuhan sedang mendengar? Sedar. Tapi kenapa berbisik juga? Cakaplah kuat-kuat kan. Ada dalam surah Al-Mujadilah, seorang isteri sahabat, dia mengadu pada Nabi, datang rumah Rasulullah dan mengadu bahawa suaminya menziharkannya. Menziharkannya macam mana? Suami menziharkan isteri. Dia kata antara anggota badan isteri dia macam mak, muka kamu macam mak aku. Jadi hukumnya apa? Kena bayar kafarah kan? Jadi isteri ni datang ke rumah Rasulullah mengadu pada Nabi. Dan rumah Nabi kita tahu, rumah Nabi kecil dia. Masa tu Aisyah ada. Jadi Aisyah dengar tak dengar aja, walaupun rumah sempit. Dan Aisyah duduk jarak dengan Nabi pun tak jauh. Tiba-tiba turun ayat, qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Tiba-tiba turun ayat mengatakan Allah mendengar ada seorang wanita datang mengadu kepada Rasulullah tentang suaminya. Jadi Aisyah kata, subhanallah, aku duduk sebelah tak berapa dengar, tiba-tiba Allah yang di langit turun ayat Allah mendengar. Boleh faham? Okey, jadi Allah kata Allah mengetahui kata-kata semua yang di langit dan di bumi. Wa huwas samiul alim. Dan dia As-Sami' Maha mendengar. Mendengar apa ni? Allah tak sebut dengar apa. Bila tak sebut mana? Semua jenis yang boleh didengar Allah dengar. Kata-kata manusia, kata malaikat, kata jin, haiwan, semua Allah boleh dengar. Tapi bila kita mendengar, berbeza tak? Kita apa boleh kita dengar? Suara yang dekat, yang jauh tak dengar. Kemudian Al-Alim, Maha mengetahui. Mengetahui apa ni? Mendengar semua apa yang boleh didengar lah daripada suara-suara. Mengetahui semua maklumat. Yang besar, yang kecil, yang zahir, yang batin, yang tersembunyi, yang siang, yang malam, semua Allah mengetahui. Okey. Dua nama Allah ni, kalau orang beriman yakin dengan dua nama Allah, apa kesannya dalam hidup? Dalam hidup orang beriman dengan dua nama Allah ni. Dia tak akan buat benda-benda yang maksiat. Pertama, kalau Allah Maha mendengar, dia tak akan bercakap kecuali benda yang Allah redha. Walaupun dia sorang-sorang, walaupun berbisik, dia akan pastikan dia cakap ialah yang Allah redha. Kenapa? Allah Maha mendengar. Yang kedua, daripada sifat Al-Alim, apa kesan dalam hidup kita? Maksudnya kita kecerdasan ilmu kita tak tahu banyak benda lagi. Ialah kesannya apa? Kesannya apa? Kalau buat Satu, kita taat adalah semua perintah Allah. Jangan banyak tanya, jangan banyak soal, jangan banyak songeh. Kenapa? Sebab semua hukum Allah berdasarkan ilmu Allah yang luas. Dulu, kini dan selama-lama. Kita apa tahu? Yang kedua, bila Allah timpa musibah pada kita, redha. Kenapa? Sebab musibah yang Allah timpa pada kita berdasarkan ilmu Allah, bahawa kita memang patut ditimpa musibah. Kadang-kadang kita tak tahu, kita ingat musibah tu tak elok kan? Jadi kita tak suka. Tak. Kadang-kadang musibah tu adalah baik. Tapi kita tak tahu. Sebab apa? Allah Al-Alim. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah tahu, kamu tak tahu. Berapa ramai yang merancang, tiba-tiba tak menjadi apa yang dia rancang. Dia kecewa. Itu ada masalah akidah. Apa akidah dia? Bila dia merancang, habis duit banyak, masa pun lama, tiba-tiba tak menjadi, tak dapat apa dia nak, dia pun kecewa. Dia ada masalah akidah. tak beriman dengan qadar. Satu, tak beriman dengan qada dan qadar. Yang kedua, seolah dia yakin yang dia rancang tu adalah terbaik, sedangkan ilmu dia terbatas. Tak. Yang terbaik ialah yang apa yang Allah takdirkan. Dalam
Macam apa dia? Mak Maryam. Siapa nama Mak Maryam? Mak Maryam tak tahu? Saya pun tak tahu. Apa cita-cita Mak Maryam bila dia mengandung? Dia nak anak lelaki. Betul kan? Bagus tak anak lelaki? Bagus kan? Oh, tak suka anak lelaki? Tak, dia nak anak lelaki ada tujuan. Apa tujuan dia? Supaya anak dia boleh menjaga Baitul Maqdis. Jadi seorang ibu yang baik ialah dia nak anak dia jaga agama, bukan jaga dia yang pertama. Kan, kita bila nak anak, jaga kita dulu, kan? Bila mak tua, siapa lagi nak jaga? Tak, seorang ibu yang hebat ialah dia nak anak dia jaga agama. Kalau jaga agama, anak dia selamat, dia pun selamat. Tapi kalau jaga dia, belum tentu selamat. Tapi itu berdasarkan ilmu dia. Ilmu Allah apa dia? Yang terbaik untuk Mak Maryam ialah anak perempuan, iaitu Maryam. Boleh faham? Apa kebaikan Maryam dibanding dengan anak lelaki? Yalah, anak lelaki memang tak boleh melahirkan. Kelebihan lain apa dia? Apa dia? Bertawakal untuk rezeki. Dia hebatnya Mak Maryam sebab apa? Allah sebut dalam Quran, Maryam tu adalah sebagai satu tanda kebesaran Allah, sebagai satu tanda kehebatan Allah. Kenapa? Allah lahirkan Isa tanpa ayah. Jadi Isa adalah sebagai tanda kehebatan Allah. Lahir daripada siapa? Maryam. Anak siapa Maryam? Anak mak dia lah, kan? Jadi ibu Maryam melahirkan satu wanita yang menjadi bukti kehebatan Allah. Faham? Betul, Allah kata wa ummuhu siddiqah. Jadi kalau anak lelaki mungkin tak sehebat itu Mak Maryam. Okey. Jadi kita serah kepada As-Sami'u Al-Alim. Sebab tu orang beriman, salah satu nak hidup dia tenang, salah satu cara nak hidup tenang dan bahagia. Apa tipsnya? Saya bagi jawapan. A, duit banyak. B, rumah besar. C, suami kaya. D, semua anak berjaya. Yang mana satu? Oh, tak ada jawapan. E. Saya tak bagi pun E. Apa dia E? Tak, salah satu cara untuk hidup bahagia ialah belajar kenal Allah melalui nama-nama dia. Semua ada banyak masalah ni sebab tak kenal Tuhan. Salah satu sebab tak kenal Tuhan sebab tak belajar nama Allah. Dia hanya menghafal. Lepas tu Nabi kata, bagi Allah ada nama 99. Siapa man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghitung nama-nama Allah. Maksud menghitung apa dia? Menghayati, kenal dan rasa kesan daripada nama Allah. Dakhalal jannah, masuk surga. Okey. Kemudian ini perangai orang kafir. Bahkan ayat ni Allah nak bagi tahu orang kafir ni, bila dia batil, kafir ni dia asas dia kebatilan, kan? Lawan dia hak. Apa mana al-haq? Apa mana kebenaran? Dari Allah. Dari Allah. Tak, mana al-haq sebenar dalam bahasa Arab? Saya pernah beritahu. Apa dia? Al-adl. Bukan. Al-adl lain. Adl bahasa Arab, al-haq bahasa Arab, dia mesti berbeza. Apa dia? Bukan. Pemilik al-malik. Saya pernah beritahu, saya ingat 3 kali beritahu. Tak ingat? Okey, tulis. Al-haqqu asy-syai'u as-sabit.
Hak-hak ni ialah sesuatu yang tetap, tak akan berubah. Kalau surah apa yang dimulai dengan Al-Haqqa tu Mal-Haqqa? Hmm? Al-Haqqa tu Mal-Haqqa. Al-Haqqu. Al-Haqqa. Itu lain. Itu nama-nama kiamat. Al-Haqqatu Mal-Haqqah, itu nama kiamat. Sebenarnya berasal daripada Al-Haq juga. Maksud apa? Nama kiamat dia banyak. Kalau nama dia Al-Haqqah, makna apa? Kiamat itu adalah benar dan tak akan berubah. Daripada Al-Haq. Nama kiamat banyak. Al-Haqqah, As-Sakhah, At-Tamah, Yaumul Qiyamah, kan? Al-Qari'ah, Al-Ghashiyah. Okey. Jadi kalau Al-Haq sesuatu yang tetap tak akan berubah. Allah satu, berubah tak? Di akhirat besok ada syurga dan neraka, dua. Ada tak yang ketiga? Dalam kubur ada azab kubur, berubah tak? Satu masa tiba-tiba tiada. Apa yang tak berubah itulah hak. Dan sebaliknya batil ialah yang sentiasa berubah. Okey. Sebelum ayat ni, orang musyrikin tuduh Nabi sebagai apa? Ha? Sebelum ayat ni, sihir. Tengok sekarang dia tuduh apa pula? Bahkan qalu, mereka berkata adghasu. Adghas apa dia? Adghas ni akhlat, benda yang bercampur. Ataupun dalam tafsir dia terjemah cerita dongeng. Tak, mimpi depan. Ahlam. Ini cerita karut. Ahlam, ini mimpi. Cerita karut yang diambil daripada mimpi. Jadi dia tuduh, semula ni dia tuduh apa? Quran adalah sihir. Sekarang dia tuduh apa? Quran adalah cerita karut yang Nabi Muhammad ambil daripada mana? Mimpi. Berubah tak tuduhan dia? Itu tanda apa? Batil. Bal, tukar lagi. Bal, bahkan iftarahu, dia mereka-reka. Dia mereka-rekanya, iaitu mereka-reka Al-Quran. Bila dia tuduh Nabi mereka Al-Quran, makna apa tu? Satu, dia tuduh Nabi pendusta lah. Sebab Nabi kata Quran daripada Allah, tapi sebenarnya Nabi reka. Yang kedua, mereka juga bila mereka kata Nabi mereka-reka, makna apa yang Nabi bawa tu adalah tipu. Kan? Kemudian yang ketiga, Nabi juga menipu sebab mengatakan ia daripada Allah. Itu kesan bila dia tuduh Nabi mereka-reka Al-Quran. Berapa ada tuduhan? Sihir, cerita karut, mimpi, reka-reka. 3. Yang keempat, bahkan dia iaitu Nabi Muhammad adalah syair, penyair. Dia kalau cerita karut, biasa tak kita dengar syair? Biasa? Mana dengar ini syair Arab ni? Tak biasa kan? Dia syair Arab ni, hujung dia sama kan? Macam kita lebih kurang apa? Pantun lah. Ataupun sajak kan? Tapi dalam masa sama, dia kata orang yang bersyair itu adalah orang yang bawa cerita karut. Dalam masa yang sama, dia tuduh penyair itu adalah tukang sihir. Dalam masa yang sama, dia kata penyair itu adalah gila. Pernah tak tengok orang gila bersyair? Pernah? Sebenarnya Allah nak tekan apa dalam ayat ni? Orang kafir sebenar, bila dia tak ada hujah, nak lawan Quran, dia akan meraba-raba, cari.
Nak berkata sini tak betul, berkata sini tak betul. Jadi siapa-siapa yang buat amalan ataupun berkata tanpa dalil, dia akan meraba-raba. Cari dalil tu, cari dalil ni kan. Akhir sekali kita nampak sebenarnya dia adalah batil. Bila batil, dia tak ada dalil. Kita tengok perancangan orang kafir ni. Dia nak keluar satu-satu tuduhan ni bukan senang spontan macam tu. Dia berfikir, dia berkumpul, dia meeting, dia buat perhimpunan agung. Cuba buka surah Al-Muddathir. Surah Al-Muddathir ayat 14. 18 dan seterusnya. Okey, tengok Allah rakam bagaimana orang kafir, orang musyrik Mekah merancang untuk apa ni? Untuk melawan dakwah Nabi, untuk menolak Al-Quran. Mereka bukan biar macam tu je. Okey, Allah kata innahu, sesungguhnya ada salah seorang pembesar Quraisy fakara, berfikir, wa qaddar, dan menetap ataupun mereka-reka. Berfikir tentang apa ni? Orang musyrikin bagi tanggungjawab pada dia. Kamu ada kelebihan, ahli pidato, ada kepakaran. Sekarang kamu reka apa tuduhan yang paling tepat yang orang ramai boleh terima, tuduhan kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad. Dalam banyak, maka dia ni pun fakara, berfikir nak cari apa tuduhan yang paling boleh diterima oleh orang ramai. Wa qaddar, dan dia mereka-reka. Faqutila, Allah kata apa? Kutila apa dia? Celakalah, laknatlah. Siapa ni yang dilaknat? Kaifa qaddar. Dilaknatlah bagaimana orang tu boleh berfikir dan nak mereka-reka tuduhan kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad. Allah kata celakalah. Semua qutila. Allah doa lagi. Kemudian celakalah, dilaknatlah bagaimana dia boleh merancang dan cuba untuk mereka-reka tuduhan. Semua selepas fikir-fikir abasa. Pernah jumpa abasa? Surah apa? Okey, cuba terjemah apa dia abasa? Masam. Dia bermasam. Siapa ni? Yang sedang mereka-reka berfikir. Apa perkataan sesuai untuk tuduh pada Nabi dan Al-Quran? Fikir-fikir, macam tak ada. Sampai muka dia berkerut. Wabasar, dan dia lagi merungut dan macam-macam lah. Sema adbara, kemudian dia berpaling, wastakbara, dan sombong. Setelah fikir-fikir, akhir sekali dia berpaling daripada kebenaran dan dia telah sombong, istakbara. Akhirnya keluar apa? Faqala, ni hasil daripada dia perah otak tu. Nak cari perkataan apa yang sesuai untuk tuduh pada Nabi dan Al-Quran. Lalu dia berkata, in haza illa sihru yu'sar. Tidaklah ini melainkan sihir. Yu'sar apa dia? Yang dipelajari, yang diambil daripada mana-mana pihak. In haza, itu pasal Quran. Quran sihir. Muhammad pula, in haza illa qaulul. Ni kata-kata manusia. Jadi kalau Quran sihir, Muhammad itu kan sihir lah. Faham? Bila Quran sihir, maka Nabi yang bawa Quran itu adalah penyihir. Maka Allah jawab, sa'uslihi saqar. Okey, daripada surah Muddathir ni, apa yang Allah nak beritahu? Bahawa seorang kafir itu dia akan berusaha sedaya upaya untuk mengeluarkan satu idea untuk mengatakan kepada Nabi Muhammad. Apa tujuan, apa targetnya? Supaya orang tak ikut Nabi, supaya orang tak dengar dan ikut Al-Quran. Kenapa mereka nak sangat orang tak dengar dan tak ikut Al-Quran ataupun tak ikut Nabi? Kenapa mereka nak sangat? Sampai berfikir, merancang dan sebagainya. Kenapa? Sebab dia tahu Al-Quran tidak betul sangat. Sebab dia tahu? Dia tahu para pemikir ni, Al-Quran tu terlalu betul. Terlalu betul. Jadi yang dia takut ialah
Dia tahu Quran ni kata-kata Allah, mereka yakin. Dan kata-kata Allah tak sama dengan kata-kata manusia. Bila orang dengar kata-kata Allah, bila masuk ke hati dia boleh berubah. Seorang beriman 10, 100. Apa akan jadi pada kerajaan Quraisy Mekah? Hilang follower. Hilang follower. Jatuh. Kalah pilihan raya. Nampak tak cara orang kafir berfikir? Orang kafir ni daripada dulu bila turun Al-Quran mereka nampak dah. Ini mengancam kuasa mereka, ini mengancam sistem jahiliah, ini mengancam kedudukan mereka. Semua akan mengancam. Jadi mereka akan usaha sekat habis-habisan. Boleh faham? Kalau macam modus operandi syair tu, kita kaitkan syair ayat tadi, syair kan. Kasidah tu adalah salah satu nama lain bagi syair. Adakah modus operandi dia sama kasidah? Adakah dia sama untuk? Tak sama. Sebab tu bila tengok dalam banyak-banyak tuduhan, satu syair, yang kedua sihir, yang ketiga mimpi, cita karuk, yang keempat reka-reka. Dalam banyak-banyak akhir sekali keluar apa dia? Keluar apa? Sihir kan? Bukan syair. Kenapa last sekali keluar sihir? Bukan syair. Dan buntu sangat nak cari. Tak ada sebab lain. Sebab orang sebab orang Arab ni terkenal. Orang Arab ni antara sebab dia terkenal. Contohlah kalau kaum Nabi Musa, Allah bagi mukjizat sesuai dengan kelebihan kaum tersebut. Kalau kaum Nabi Musa terkenal dengan apa? Sihir. Maka Allah bagi apa pada Nabi Musa? Mukjizat. Yang jauh lebih hebat daripada sihir lah. Tongkat bertukar jadi sihir tak bertukar pun, menipu je. Apa kelebihan kaum Nabi Isa? Boleh merawat penyakit. Maka Allah bagi mukjizat kepada Nabi Isa yang sesuai dengan itu. Okey, apa kelebihan pula kaum musyrikin Mekah? Kelebihannya pakar dalam pidato syair. Jadi kenapa soalan tadi? Kenapa dia tak tuduh syair? Ya, walaupun itu salah satu tuduhan, tapi yang paling mereka tuduh ialah sihir, bukan syair. Kenapa? Sebab mereka tahu, orang Arab tahu beza antara syair dengan Quran. Kalau tuduh syair tak berapa nak makan. Sebab orang Arab pakar dalam syair, dia tahu syairnya macam mana, bentuknya, ayatnya macam mana. Quran jauh berbeza. Maka pilihan terakhirlah sihir. Boleh? Satu. Yang kedua, sihir ni ada kesan dia adalah persamaan dengan Al-Quran. Sihir, kesan dia ada sikit sebanyak persamaan dengan Al-Quran. Apa dia persamaannya? Kadang-kadang orang kena sihirkan. Daripada cergas, aktif, ceria, tiba-tiba kena sihir jadi macam mana? Pendiam, tak bercakap kan? Maknanya saya boleh mengubah orang. Quran boleh tak mengubah orang? 180 darjah. Dia kata ini jenis-jenis sihir. Tengok Quran menukar siapa? Umar. Daripada sejahat-jahat jadi orang yang asalnya nak bunuh Nabi, tapi akhirnya orang yang mempertahankan Nabi. Bagaimana Quran menukar Mus'ab bin Umair, seorang yang kaya, mewah, tapi bila masuk Quran dia tinggal semua kemewahan dan hidup untuk agama. Okey. Jadi saya nak tekankan, cuba buka surah Al-Fussilat. Kita pernah tadabbur, cuma saya nak kait dengan apa yang kita tadabbur hari ini. Fussilat ayat 26. Saya tak bagi, tapi pernah bagi sebelum ni. Okey. Kita kait dengan apa yang kita tadabbur tadi. Bagaimana orang kafir merancang, berusaha untuk memastikan Quran tidak didengari oleh orang-orang musyrikin dan orang lain. Ditegaskan juga dalam ayat ini, Allah kata apa? Wa qala allazina kafaru. Telah berkata orang-orang kafir, la tasma'u, jangan kamu dengar pada Quran, jangan dengar. Dan kalau ada juga orang nak curi dengar apa yang Nabi Muhammad baca, apa yang Abu Bakar baca,
kamu kena buat sesuatu. Apa dia? Walghaw. Walghaw apa dia? Buat bising, menjerit. Supaya apa? Kalau orang dengar Nabi baca pun tak boleh fokus, tak faham. Tengok sampai tahap tu. Sebab orang kafir ni sangat-sangat takut bila orang dengar dan faham. Kenapa? Boleh berubah. Jin kan, sekali dengar, berubah. Dan sahabat-sahabat Nabi sekali dengar, berubah. Jadi dia akan sekat dan buat apa saja supaya jangan dengar. Kalau nak dengar juga, buat apa-apa saja. Lara ke, supaya orang Islam jangan bagi masa untuk dengar dan tadabbur Al-Quran. Dan dia beritahu apa tujuannya. Kenapa dia nak sekat sangat ni? La'allakum taghlibun. Dia cakap sama-sama mereka, dengan cara ni saja kamu boleh sentiasa mengatasi orang Islam dari segi kuasa dan sebagainya. Dengan cara apa? Bukan melemahkan ekonomi umat Islam. Islam menang di Madinah sebab ekonomi Islam kuat ke? Bukan. Tapi kamu boleh lemahkan orang Islam dan kamu boleh menang dengan apa? Pastikan orang Islam jangan faham. Kalau dengar tak faham, okey. Kalau baca tak faham, okey. Kalau hafal tak faham, okey. Sekarang perancangan orang kafir itu, ini Allah cerita 1400 tahun yang lepas. Perancangan ni berjalan tak sampai hari ini? Dan berjaya tak mereka? Berjaya. Berapa ramai yang baca Quran tak faham dan tak nak faham pun. Berapa ramai yang bukan mahatafiz tak fokus pada tadabbur. Itulah rahsia kenapa umat Islam di mana-mana daripada dulu sampai sekarang tak menang-menang. Rahsianya apa? Mereka jauh daripada Al-Quran. Okey, kita balik pada ayat kita. Kemudian sebenarnya kalau ikut tuduhan ni, tuduhan yang paling tinggi apa dah? Sihir. Tapi dalam ayat ni tak ada kan? Sebenarnya yang paling tinggi sebelum ayat ni. Mula-mula dia tuduh sihir yang paling tinggi, tapi tak berkesan. Dia turun bawah. Last sekali penyair. Sebab apa? Batil. Bila batil dia tak tetap. Kemudian akhirnya dia cabar, falyatina. Maka hendaklah dia mendatangkan ataupun membawa datang kepada kami biayah dengan satu ayat ke dengan berapa ayat? Ayat ni dalam bahasa Arab nakirah. Bila nakirah apa maksud? Dengan apa-apa ayat, apa-apa bukti. Apa-apa bukti. Bukti kebesaran Allah. Kama sebagaimana ursila telah sebagaimana telah diutuskan ataupun diberi kepada awwalun, rasul-rasul dahulu. Apa maksud? Sekarang kami nak bukti baru. Quran kami tak nak. Kami nak bukti baru yang betul-betul nampak real. Macam yang Tuhan kamu bagi pada Nabi-Nabi dahulu. Seperti Nabi Musa Allah bagi apa? Tongkat. Nabi Isa Allah bagi apa? Boleh merawat semua penyakit kan. Sapu je. Kemudian Nabi Saleh unta kan, naqah, unta. Jadi sekarang kami nak contoh bukti mukjizat macam tu. Ustaz, maknanya diorang sebenarnya percayalah yang sebelum-sebelum itu adalah rasul. Bila diorang hujang macam ni, maknanya diorang percaya sebelum-sebelum ni macam Nabi Musa itu adalah rasul daripada Allah. Dia manusia tolak kebenaran ada dua sebab kan. Satu sebab apa? Jahil. Waladhdallin. Mereka sesat sebab jahil. Yang kedua, dia tahu. Dia percaya tapi sebab sombong. Al-maghdubi alaihim.
Dan perangai tu, dua-dua tu ada tak pada kita? Ada benda yang kita tak amal sebab kita tak tahu. Betul? Dan ada benda yang kita tak amal tapi tahu pun. Sebab apa tak amal? Sombong itu. Betul kan? Berapa banyak amalan yang kita dah, ilmu yang kita dah tahu tapi tak buat pun sebab sombong. Okey? Ada cuba ni yang Arab tu. Okey, berkenaan dengan ayat tadi ada satu riwayat daripada Qatadah. Qala Qatadah, qala ahlu Makkah. Antara benda yang diminta oleh orang Mekah sebagai bukti baru daripada Nabi ialah ahli Mekah berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ma taqulu haqqan," kalau betul apa yang kamu cakap dalam Quran itu adalah hak, benar, wa yasurruka an nu'mina, dan engkau suka untuk kami beriman. Okey? Kalau yang kamu cakap benar dan kamu nak kami beriman, fahawil lana as-safa zahaban, maka tukarlah bukit Safa emas. Kami akan beriman. Mana berlaku pertembungan secara direct kan antara Nabi dengan orang kafir. Kita kalau ada orang cabar sekarang kan, kalau kamu cakap tu benar, Quran kan, boleh tak bagi tukar rumah saya jadi emas? Kita kata apa pada dia? Kita kata apa? Ha? Gila kan? Sebab apa kita kata gila? Sebab kita pun tak ada hujah dah. Ha? Tengok apa kata fa'atahu Jibril. Nabi tak kata permintaan orang Mekah tu gila. Nabi berdoa pada Allah. Fa'atahu Jibril. Jibril pun datang. Faqal. Jibril pun berkata pada Nabi, in syi'ta kana allazi sa'alaka qaumuka. Kalau kamu nak apa yang kaum engkau minta, Allah boleh jadikan emas. Bukit Safa boleh jadi emas. Kalau kamu nak, Allah boleh jadikan. Mana Nabi berdoa dan ini jawapan yang dibawa oleh Jibril. Kalau kamu nak, Allah boleh jadikan yang kaum kamu minta tu boleh betulkan jadi emas. Walakinnahu, akan tetapi amaran. In kana, kalau bukit Safa tu jadi emas sebagaimana mereka minta, summa lam yu'minu. Kemudian mereka tak beriman, lam yunzaru. Mereka tidak akan diberi tangguh, iaitu Allah akan terus azab mereka. Jadi malaikat Jibril tanya, kamu nak yang mana? Nak Allah perkenankan permintaan kaum kau? Kalau tukar jadi emas dan tak beriman, Allah akan hukum mereka. Habis. Ataupun kamu tak payahlah layan permintaan mereka supaya mereka tidak diazab oleh Allah dan kamu masih terus boleh berdakwah. Kalau kita pilih yang mana? Ya Allah, mati-matilah. Dah penat berdakwah pada bapa ni kan? Itu kita lah. Tengok Nabi pilih apa ni? Nabi pilih, aku nak supaya aku dapat terus berdakwah dan harapan supaya akhirnya mereka bertaubat. Rahmat Nabi. Walaupun orang tuduh Nabi macam-macam kan, gila tu kan saya. Tapi rahmat Nabi mengatasi kemarahan, kemurkaan. Kita dakwah pun baru nak start kan. Tapi bila orang itu dah, kemarahan kita mengatasi rahmat kita pada orang. Betul kan? Kemudian turun ayat ni. Ayat seterusnya. Okey. Lepas tu, lepas mereka minta bawa bukti baru, bawa mukjizat baru, turun ayat ni. Allah kata apa? Ma amanat, tidak amanat, beriman. Qablahum, sebelum mereka. Sebelum mereka ni sebelum siapa? Orang musyrikin Mekah. Tidak beriman kaum-kaum dahulu min qaryatin, dari qaryah ni apa dia?
Qaryah ni satu tempat yang ada orang, sama ada sedikit ataupun ramai, dan tempat tu sama ada kecil ataupun besar, maka di dalam bahasa Arab dipanggil qaryah. Jadi Allah kata tidaklah beriman, tidak beriman kaum-kaum sebelum orang Mekah min qaryatin, daripada apa? Sebenarnya negeri ni Allah nak begitu penduduk negeri. Sebab yang bersalah siapa? Penduduk ke negeri tu? Penduduk. Penduduk mana-mana negeri. Ahlaknaha, kami binasakan ataupun hancurkan. Ya. Maksud umat dahulu bila minta bukti dan mereka janji nak beriman, tiba-tiba Allah turunkan mukjizat baru, mereka tak beriman. Allah kata apa? Kami binasakan. Bila mereka tak beriman, kami binasakan mereka. Maka Allah tanya, Allah suruh Nabi tanya, afahum yu'minun? Agak-agaklah orang Mekah ni bila minta bukti dan kami bagi, agak-agak mereka beriman tak? Mereka tak beriman. Jadi maksudnya apa? Kami tak akan perkenankan apa yang mereka minta. Sebab apa? Sebab nak bagi peluang, Nabi pun masih nak berdakwah. Samalah masa Nabi pergi ke Taif kan. Bila orang Taif tolak dan baling batu pada Nabi, ada tak malaikat yang nak hancurkan orang Taif? Tapi Nabi kata apa? Aku tak nak. Sebab apa? Kalau kamu hancurkan, mereka pun mati dalam kafir dan mereka tak ada zuriat. Tapi kalau kamu tak hancurkan mereka, kalau mereka tak beriman, mungkin anak, mungkin cucu, dan terbukti lepas tu orang Taif beriman. Afahum yu'minun? Apakah mereka beriman? Jadi maksudnya Nabi nak teruskan dakwah, dia tak nak azab diturunkan, bukan disebabkan ayat ni lah. Bukan disebabkan ayat tu kata dah ditujukan kepada kaum sebelum ni yang diberikan mukjizat pun tak beriman. Bukan sebab dia kan? Maksudnya sebab Tak, kenapa Nabi bila Jibril bagi tahu kalau Allah tukarkan Bukit Safa menjadi emas dan orang Mekah tak beriman, Jibril bagi tahu apa? Allah akan turunkan azab. Bila dengar je Allah turunkan azab, Nabi kata tak payahlah. Jadi sebab Nabi tak nak berlaku tu sebab apa? Sebab Nabi tak nak mereka mati dalam keadaan kufur, dan Nabi dah tak ada peluang nak berdakwah pada mereka. Jadi kalau dia dah tak boleh tukar tu, apa orang musyrikin cakap apa dekat Nabi? Orang musyrikin cakap apa dekat Nabi apabila dia tak tukar? Dia orang musyrikin bagi bukti ke tak bagi bukti sama, same-same je. Betul kan? Sebab manusia ni bila dia nak beriman, perlu tak bukti yang banyak? Tak perlu. Satu bukti je. Cuba buka surah ni. Saya tak bagi ya. Surah Baqarah. Sal bani Israel. Kam atainahu min ayatin bayyinah. Surah 211. Tengok sal, apa makna sal? Tanyalah. Asalnya is'al. Allah suruh Nabi tanya. Tanya siapa? Bani Israel. Tanya apa soalannya? Kam atainahum. Berapa banyak ada kami telah beri kepada mereka min ayatin, daripada bukti. Satu banyak. Yang kedua bukti itu bayyinah. Cukup? Jelas. Cuba tanya mereka berapa banyak ada bukti. Mereka minta kami bagi. Mereka minta kami bagi. Kemudian Allah kata apa? Waman yubaddil. Dan siapa yang yubaddil, menukar nikmat Allah. Nikmat Allah min ba'di ma ja'athu. Daripada selepas datangnya nikmat itu, maka amarannya apa? Fa innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah sangat keras balasannya. Apa maksud? Yubaddil nikmatullah. Atas apa dia? Atas ayah kan?
ayatin bayyinah. Berapa banyak kami beri bukti-bukti yang nyata pada Bani Israel. Kemudian tu bawah Allah kata apa? Siapa yang menukar nikmat Allah? Daripada ayat, Allah tukar pada perkataan nikmat. Tak ada ayat. Maksud apa? Ayat-ayat Allah adalah nikmat. Betul? Betul? Kalau sebagi satu ayat Quran dengan sebagi 10,000, yang mana lebih nikmat? Tukar. Saya bagi ayat Quran, saya bagi tadabbur, faham betul-betul dengan kereta Merc. Yang mana nikmat? Tengok Allah nak betulkan otak kita kan. Kita bila ditanya nikmat, kita ingat apa? Sehat, harta, betul tak? Allah kata tak. Nikmat Allah yang sebenar ialah tanda kewujudan kebesaran Allah. Kenapa? Tanda kewujudan Allah, kebesaran Allah, nikmat yang terlalu besar. Kenapa? Bila kita dapat tanda dan kita kenal Allah dan kita taat pada Allah, apa yang kita dapat? Surga. Tapi kalau kamu dapat kereta, lepas tu tak kenal Allah, apa? Last kali kamu dapat apa? Neraka. Kereta tu bukan nikmat kalau kamu tak kenal Allah, tapi jadi musibah. Boleh faham? Berapa ramai yang tak faham? Faham ayat Allah adalah nikmat yang paling besar. Berapa ramai yang tak faham? Okey. Kita pergi pada ayat lain. Ayat ke 7. Ada satu ayat lagi yang saya Ustaz bagi. Okey. Tadi Allah kata apa? Apa saja perancangan kamu, rahsia ke, terang-terang ke, Allah tahu kan? Maka Allah kata Allah tahu apa yang di langit dan apa yang di bumi. Soalan. Kenapa Allah tahu semua yang di langit dan apa yang di bumi? Kenapa Allah tahu? Sebab Allah Maha? Tak, itu macam tak jawab soalan. Kenapa Allah tahu? Sebab Allah tahulah. Sebab dia mencipta semua sekali. Takkan dia tak tahu? Langit dia cipta, malaikat dia cipta, matahari dia cipta. Jadi tak masuk akal. Allah cipta tapi dia tak tahu. Okey. Soalan kedua. Apa dalil? Allah tahu semua sebab Allah mencipta semua. Sebab Allah cipta semua dan Allah tahu semua sekali. Tak ada satu pun yang tidak dicipta oleh Allah. Apa dalilnya? Saya ingatlah, kalau saya tanya dalil tu biasa benda yang biasa dibaca oleh pelajar. Tak boleh sebut ayat pun sebut surah. Tak boleh sebut surah pun sebut nombor ayat. Tanya saya balik. Saya bagi makna ayat, lepas tu bawa ayat tu. Tidakkah yang Maha Mencipta mengetahui? Tidakkah yang Maha Mencipta dia Maha mengetahui dan dia Maha halus pengetahuannya dan Maha mengetahui yang zahir. Kita tahu baca ke tak ni? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Surah Yasin ke surah Baqarah? Al-Mulk. Oh, dah keluar dah. Dah keluar pun tak ada jawab. Okey. Allah kata apa? Wa asirru qaulakum. Allah kata rahsiakan, silakan rahsia perkataan kamu. Awajharu bi, ataupun silakan nyatakan. Kenapa? Bagi aku sama aja, silakan. Innahu alimun bizati. Sebab Allah Maha mengetahui apa yang dalam, yang terang-terang, tak payah cakap lah, yang dalam hati kamu aku tahu. Kemudian Allah beritahu. Kenapa dia tahu? Ala ya'lamu, tidakkah patut mengetahui man khalaq? Allah tak sebut cipta apa? Bermakna apa? Semua yang Allah cipta, takkan Allah tak tahu kan? Jadi sebab Allah tahu ialah sebab Allah mencipta semua sekali.
Kita yang kita tak cipta, yang kita tak buat, kita tak tahu. Yang kita buat pun kadang-kadang tak tahu. Semalam buat tak kuih? Okey, kita balik pada ayat ni. Ada satu lagi, tuan. Ayat 59. Surah apa? Nah, surah Al-Isra, ayat 59. Okey. Cuba tengok wa ma auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma mana'ana, dan tidaklah menghalang kami. Tidak ada yang menghalang kami. Allah kata an nursila, daripada kami menghantar ataupun mengutuskan bil ayat, dengan bukti-bukti, mukjizat-mukjizat. Kami tak hantar. Apa yang menghalang kami? Illa an kazzaba biha al-awwalun. Sebabnya halangannya ialah orang-orang dahulu bila kami hantar, kata nak beriman tapi akhirnya mereka dusta. Wa ataina samud. Contoh, kami telah beri kepada kaum Samud an-naqah. Naqah apa dia? Siapa Nabi kaum Samud? Nabi Saleh. Mubasiratan, yang jelas. Unta tu sebagai bukti yang jelas keesaan Allah. Wa zalamu biha, lalu mereka buat apa dengan unta tu? Mereka bunuh. Tengok manusia kan. Unta tu menyakitkan hati mereka tak? Bahkan menguntungkan mereka. Apa dia yang menguntungkan dengan unta tu? Sebelum ni mereka boleh minum air sahaja. Tapi dengan unta tu, susu dan itu pun dia bunuh. Sedangkan yang mintanya mereka juga. Wa ma nursila bil ayat illa takhwifan. Tidaklah kami utuskan tanda-tanda kebesaran kami melainkan untuk menakutkan. Jadi Allah kata, kenapa kami tak perkenankan permintaan orang musyrikin Mekah? Yang menghalang kami bagi apa yang mereka minta ialah sebagaimana umat dahulu bila minta kami bagi dusta, kami binasakan. Jadi kami tak nak binasakan orang musyrikin Mekah. Okey. Pergi ayat seterusnya. Okey, balik pada tuduhan. Salah satu tuduhan orang musyrikin Mekah kepada Nabi. Ayat yang minggu lepas. Satu, dia tuduh Nabi sihir kan. Yang kedua, tuduhan mereka untuk menolak Nabi ialah Nabi adalah manusia. Betul kan? Nabi manusia macam kami. Kenapa kami nak dengar dia? Kami pun manusia. Maka Allah jawab, wa ma arsalna, dan tidak kami utuskan qablaka, sebelum engkau, illa, kecuali rijalan, lelaki-lelaki. Bila Allah kata tidak kami utuskan sebelum engkau Muhammad melainkan lelaki, mana semua para rasul adalah lelaki, tak ada perempuan. Yang kedua, semua rasul adalah orang, bukan malaikat. Sebab malaikat ada jantina ke? Dan kami nuhi, kami wahyukan ilaihim, kepada mereka. Jadi yang mereka tuduh Nabi manusia tu, Allah kata apa? Kamu tak tahu ke semua Nabi sebelum ni manusia? Kamu sedar ke tak? Kemudian Allah cabar lagi, fas'alu, maka tanyalah. Allah suruh Nabi cabar orang musyrikin Mekah. Kalau kamu tak percaya Nabi-Nabi Rasul dahulu ialah manusia, maka tanyalah ahla zikri, ahli ni dah jadi bahasa Melayu, ahli yang berilmu. Ada ahli tafsir mengatakan ahli zikri ialah ahlul aqli, orang yang berakal.
semua yang berilmu adalah berakal. Dan semua yang jahil adalah tak berakal. Kan Allah kata, siapa ulul albab? Ulul albab ialah, ulul albab tu mana orang yang berakal. Tapi apa ciri-cirinya? Ciri-ciri ulul albab. Berfikir. Ramai ahli fikir tak solat pun. Apa dia? Wa ma yazakkaru ila ulul albab. Bila dia baca Quran, dia ambil pengajaran. Kalau baca tak faham, tak guna akal, sebenarnya dia tak berakal. Ataupun dia berfikir tapi dia tak ambil pengajaran, dia belum berakal. Wa ma yazakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang mengambil pengajaran kecuali orang yang berakal sahaja. Okey, Allah kata semua para nabi dan rasul sebelum ni orang, bukan malaikat. Kalau kamu tak percaya, tanya ahli kitab, ahli zikri. Siapa ni? Orang yang berakal ataupun orang yang berilmu? Siapa? Di zaman orang musyrikin Mekah. Ahli kitab lah. Orang Mekah ada kitab tak? Kitab apa? Tak ada. Orang Mekah musyrikin tak ada kitab. Siapa yang ada kitab? Ahli kitab, iaitu Yahudi dan di mana mereka ni? Madinah. Dan pernah tak orang Mekah bila dia nak pastikan Nabi itu adalah Nabi, dia tak tahu nak tanya soalan, nak confirm Nabi Muhammad adalah Nabi. Maka apa dia buat? Dia pergi ke Madinah. Dia tanya ahli kitab. Dia kata, Muhammad ni bagaimana kami nak cek dia adalah betul-betul Nabi? Maka ahli kitab pun bagi soalan supaya orang Mekah tanya Nabi. Apa soalannya? Tentang lelaki yang memiliki kuasa timur dan barat, pasal pemuda kafir. Yang ketiga? Yang ketiga? 3 soalan je. Pasal roh kan. Jadi bila orang Mekah balik semula ke Mekah tanya Nabi, Nabi jawab apa? Aku akan jawab besok. Nabi tak sebut insya-Allah. Sampai 15 hari baru turun wahyu kan. Jadi Allah kata, kalau kamu nak pastikan semua para rasul dulu adalah orang, cuba pergi tanya ahli kitab. In kuntum, sekiranya adalah kamu la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Ini ada satu kaedah besar sebagai panduan untuk semua orang beriman. Walaupun ayat ni asalnya turun kepada siapa ni? Orang musyrikin, tapi pengajarannya untuk semua. Apa kaedah yang besar yang sangat-sangat penting, yang kalau kita tak faham dan tak pakai kaedah ni, kita boleh sesat jalan. Apa dia? Bila tak tahu, tak ada ilmu, wajib bertanya, bukan wajib ikut kan? Sekarang yang berlaku apa dia? Ikut je. Siapa hantar, dia ikut Jamal. Lepas tu dah amal 30 hari, tak selesai masalah, baru tanya ustaz, sahih kata ni? Yang kita ajar ni sahih, dia tak buat. Dia tunggu orang post kan. Jadi letih kita menjawab yang tak sahih tu. Ustaz, satu sudut pandang lain, kalau dah tahu, boleh bertanya lagi tak? Macam dikatakan, maka tanyakanlah kamu pada orang berilmu kalau kamu tak tahu. Tapi kalau dah tahu, tanya buat apa lagi dia tahu. Jangan buang masa. Ada lagi sama ayat. Kalau kamu tak tahu, tanya dan tanya lagi. Sebab tu ada ayat Allah mencela orang yang berkata ataupun beramal dalam keadaan mereka jahil. Allah mencela. Bahkan hukumnya haram. Kecuali orang tu orang awam. Orang awam dan tak ada ustaz dia nak tanya. Tak ada orang berilmu. Maka dia pun ikut orang ramai. Dia tak salah. Sebab ketika itu tidak ada ahli zikri. Tapi sekarang ahli zikri banyak tak? Ahli YouTube kan? Ahli TikTok. Okey, ayat apa tu yang Allah mencela? Bahkan Allah kata haram. Jangan kamu buat apa yang kamu tak tahu. Kenapa? Sebab telinga kamu, penglihatan kamu
hati kamu akan disoal satu-satu tentang apa yang kamu cakap dan buat, dan tidak ada dalil. Semua akan disoal. Surah apa tu? Surah Saf ayat 2. Tak betul. Terjemahan dia macam ni. Allah kata, jangan kamu buat apa yang kamu tidak ada ilmu. Wala takfu ma laysa laka bi'ilmun inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surah apa? Al-Isra. Surah Isra. Isra. Ayat berapa? Berapa? 36. Cuba tunjuk. Ayat ni menjelaskan lagi ayat tadi. Allah kata kalau tak tahu kena tanya. Kalau tak tahu jangan buat. Wala takfu. Wala takfu. Jangan kamu buat. Ma laysa laka bi ilmun. Apa yang kamu ni. Ni poin dia. Yang kamu tak ada ilmu. Ilmu di sini apa maksud dia? Dalil lah, bukti. Sebab Islam tegak di atas bukti. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Nabi berdakwah berdasarkan basirah, bukti. Jadi jangan kamu buat apa yang kamu tidak ada ilmu. Jangan buat. Kenapa? Allah bagi kita sebab innas sam'a, telinga kamu, penglihatan kamu, fuad, hati kamu, kullu ulaika, semua itu karena anu mas'ulah, semua akan ditanya. Kenapa kamu cakap yang kamu tak tahu? Kenapa kamu buat apa yang kamu tidak ada ilmu? Okey. Jadi ada setengah-setengah ustaz, dia kata tugas awak sebagai pelajar dengar dah buat je, jangan tanya. Betul tak? Bercanggah tak dengan perintah Allah? Allah suruh tanya, dia kata apa? Jangan tanya. Mana dia sendiri pun tak faham ayat Al-Quran. Tapi ada tak ayat yang Allah hadis Nabi kata binasanya umat-umat dahulu sebab banyak bertanya. Ada kan? Bercanggah tak ayat Quran? Kenapa tak bercanggah? Sebab yang binasa umat dahulu sebab banyak bertanya. Tanya soalan ya, soalan bodoh, soalan mengarut, soalan bukan untuk buat, tapi untuk cari alasan untuk tak nak buat. Provokasi. Itu memang tak boleh. Okey. Ada lagi? 11.50. Okey, ini sambungan sikit je. Dia melengkapkan ayat yang 7. Wa ma ja'alna, dan tidak kami jadikan mereka ni siapa? Rasul-rasul yang terdiri pada lelaki kan, jasadan, jasad lah, jasad tubuh badan. La ya'kuluna, tidak mereka makan. At-ta'am, tidak mereka makan makanan. Wa ma kanu khalidin, dan tidak adalah mereka kekal. Apa maksud? Ayat ini menghuraikan ayat lepas. Jadi kami memang menjadikan Rasul tu adalah daripada kalangan manusia. Beza tak? Tak beza. Kalau manusia makan, Rasul pun makan. Sebab tu Allah kata, kami tak pernah jadi pun Rasul itu satu badan yang tak makan. Tak. Sebab yang tak makan siapa? Malaikat. Jadi Rasul sama dengan kamu. Makan, minum, penat, letih, marah, semua ada. Jadi yang membezakan Rasul dengan manusia apa dia? Apa yang membezakan? Wahyu. Ikut wahyu je lah. Ya. Kalau malaikat jadi Rasul, macam mana malaikat nak bagi tahu cara makan yang betul? Macam mana? Cara kahwin yang betul. Lepas tu pasal perempuan pula, darah haid pula, macam mana malaikat nak ajar kita?
Oh, kamu tak layak jadi rasul pula. Manusia suka beralasan. Okey, habis ni kita sambung. Jadi saya nak buat pengumuman lah. Ini kelas terakhir. Lepas ni saya tak akan mengajar dah. Di sini. Mulai Isnin depan kita akan pindah tempat baru. Di Bukit Jelutong juga. Di apa ni? Suria Jelutong. Jadi Isnin depan semua kelas baru bermula Isnin depan di tempat yang baru. Waktu tak ubah, tempat je ubah. Jangan pandai-pandai datang lewat. Apa dia? Nanti kita bagilah alamatnya. Kalau siapa biasa belakang masjid Bukit Jelutong tu ada rumah kedai kan. Rumah kedai 2 tingkat. Masuk lorong tu hujung sekali, second last. Hujung tu ada macam tadika lah, Mahir Duha kan. Sebelah tu. Pergi cari jumpa insya-Allah. Sebab kita cari kedai makan mana-mana jumpa kan. Okey, insya-Allah kita jumpa malam ni kelas bahasa Arab. Dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل